Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya ada lagi satu produk yang saya nak share dengan tuan-tuan. Hari ini kita ada lampu solar. Ada orang panggil sebagai solar spotlight, ada orang panggil sebagai solar floodlight. Dan sebenarnya lampu yang saya nak share dengan tuan-tuan hari ini, yang ni kita panggil sebagai solar floodlight ataupun lampu limpah. Dekat thumbnail dan juga tajuk video ni saya tulis lampu solar 1000 watt. Dan memang betul tuan-tuan, lampu ni diiklankan sebagai lampu solar 1000 watt. Dan sebenarnya 1000 watt ni adalah spesifikasi untuk lampu LED yang biasa digunakan dekat stadium. Lampu stadium tu adalah 1000 watt. Cuma dekat stadium ada lebih daripada satu lampu lah. Dan yang ni diiklankan sebagai 1000 watt. Dari segi packaging memang teruk sikit lah. Patutlah tadi masa barang ni sampai, kotak ni bergoyang-goyang. Packaging memang fail lah. Dalam kotak ni kita ada solar panel dekat bawah, kemudian lampu, ni lampunya. Tapi casing ni semuanya daripada plastik, bukan metal, bukan aluminium. Dekat sini ada user manual, remote dan bateri dan juga mounting hardware lah untuk kita mountkan solar panel dan juga lampu ni. Ada dua bracket, satu untuk solar panel dan satu bracket lagi untuk lampu. Tujuan video ni hari ni tuan-tuan, untuk kita nak tengok, kita nak test adakah betul lampu ni lampu 1000 watt ataupun ni hanyalah scam juga sama dengan alat-alat atau peralatan yang kita test sebelum ni. Dan kadang-kadang untuk barang-barang macam ni, lampu memang berfungsi, lampu memang menyala, agak terang juga, tapi seller ni dah misleading customer sebab diiklankan sebagai 1000 watt. Jadi hari ni daripada test yang kita nak buat ni, kita boleh tentukan adakah betul lampu ni memang 1000 watt. Kalau lampu ni betul 1000 watt, saya pasang dekat rumah ni, satu taman akan cerah. Harga lampu ni tuan-tuan cuma RM145. Beli dekat mana? Kita dekat Malaysia ni ada dua saja kedai. Satu kedai warna oren, satu kedai warna biru. Yang ni saya beli dekat kedai warna oren, RM145. Kalau 1000 watt RM145 memang sangat murah lah. Tapi itulah kita nak tengok hari ni adakah betul spek dia 1000 watt. Tapi inilah risiko yang perlu kita hadapi bila beli barang secara online ni. Kadang-kadang barang boleh guna, kadang-kadang kena tipu, kena scam. Awal-awal lagi dah kena tipu ni tuan-tuan. Kalau ikutkan untuk lampu 1000 watt ni, dia ada 2350 LED. Tapi kalau tengok dekat lampu ni, dekat sini ada 12, sini ada 17. Kalau kita ambil 17 darab dengan 12 adalah 204. Dan untuk setiap satu ni ada 4. Terus 4 darab dengan 4, cuma 816 saja LED yang ada dekat lampu ni. Kalau tengok dekat kotak pun dekat sini 816 LED 1000 watt. Maksudnya kita order 1000 watt yang ada 2350 LED, tapi kita dapat 1000 watt 816 LED saja. Tapi tak apalah, kita anggaplah mungkinlah ni version ataupun model yang terbaru. Tapi ni pun dah salah lah sebab dekat product description 2350 LED, tapi yang kita dapat 816 LED saja dan seller pun tak ada maklumkan apa-apa. Kalau dah jumlah LED pun tak betul tuan-tuan, kita buka dulu lampu ni, kita tengok apa yang ada dalam lampu ni, kita tengok apa bateri yang digunakan. Model yang ni mudah kita nak buka sebab dia ada skru dekat depan ni. Ada setengah model yang memang fully seal, so kita memang tak boleh nak buka langsung. Kalau nak buka terpaksa gunakan thinner untuk hilangkan semua gam tu, baru boleh buka. Yang ni mudahlah sebab ada skru. Okey tuan-tuan, jom sama-sama kita tengok apa yang ada dalam lampu ni. Kita nak tengok apa bateri yang digunakan, kapasiti bateri dan macam mana rupa dia punya controller board. Okey, lampu melekat kat sini. Okey. Kat sini ada bateri, controller mungkin dekat dalam ni. Tengok bateri apa yang diguna. Kalau tengok dekat spek ni, lampu ni adalah waterproof rating IP67. Tapi kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ini memang tak waterproof. Kalau jatuh ataupun rendam dalam air, memang akan basah, lampu ni akan rosak. Kabel pun boleh tolak macam ni. Jadi ni memang tak watertight, air memang boleh masuk. Saya nak tengok jenis bateri yang digunakan. Memang kuat gam ni, so kita koyak dekat sini je lah.
Dekat dalam ni ada 2 biji bateri yang disambungkan secara selari untuk tingkatkan current. Kalau tengok sini voltage 3.2 volt dan ni saya rasa bateri lithium iron phosphate sebab dia punya nominal voltage adalah 3.2 volt untuk satu sel. Ini 3.2, ini 3.2, dia sambung secara selari. Voltage masih sama, cuma current ataupun kapasiti bateri yang digandakan. Dekat sini tak ada tulis berapa mAh kapasiti bateri ni, tapi kita ada nilai watt hour, jumlah tenaga yang boleh disimpan dalam satu bateri ni. Jumlah watt hour adalah 12.8 watt hour, voltage 3.2 volt. Watt hour ni tuan-tuan adalah jumlah tenaga yang tersimpan dalam bateri yang boleh digunakan. Cara untuk kita dapatkan jumlah watt hour ni adalah voltage bateri darab dengan kapasiti bateri. Untuk bateri lithium iron phosphate tadi, kita dah ada jumlah watt hour, iaitu 12.8 watt hour, voltage bateri 3.2 volt dan mAh ataupun kapasiti bateri kita tak tahu lagi. Jadi untuk kita cari mAh ataupun kapasiti bateri ni, mAh bersamaan dengan watt hour bahagi dengan voltage. So dekat sini 12.8 watt hour bahagi dengan 3.2 volt, kita akan dapat 4 mAh untuk satu sel. Kita ada 2 sel, dia buat sambungan secara selari. So kita boleh darabkan dengan 2 sebab kapasiti dah berganda disebabkan sambungan bateri adalah secara selari. So total kapasiti bateri yang ada dalam lampu tu adalah 8 mAh. Kita tengok dulu voltage bateri ni sekarang untuk tentukan state of charge bateri ni. Voltage sekarang 3.299, kita genapkanlah kepada 3.3 volt. Kalau 3.3 volt ni untuk bateri lithium iron phosphate bersamaan dengan 70% state of charge. Tapi sebelum kita nak buat test lampu ni, nak tengok betapa terang ataupun tak lampu ni malam ni, saya akan cas dulu bateri ni dengan menggunakan charger untuk 3.65 volt, charger untuk bateri lithium iron phosphate. Okey, untuk cas kita boleh buat sambungan dekat sini je. Tak perlu nak potong kabel. Dekat sini kita boleh tengok ini sambungan untuk terminal negatif bateri, yang ni positif bateri. Ini untuk sambungan solar panel positif dan ini solar panel negatif. Jadi untuk lampu ni dari segi sambungan kabel memang mudah, dan saya rasa kalau kita nak modify, nak tambah kapasiti pun mudahlah sebab dia punya sambungan ni kita boleh buka dekat sini saja. Ada 2 sebab kenapa saya nak buka kabel ni. Yang pertama sebab saya nak cas bateri ni direct menggunakan charger. Dan yang kedua, nanti masa kita onkan lampu ni, saya nak ambil bacaan current. Kemudian bolehlah kita tengok adakah betul lampu ni dia akan draw 1000 watt. Negatif kita dah buka, kita kena tutup supaya tak berlaku short circuit. Dia lagi satu untuk positif. Dan yang kita buka adalah bahagian untuk sambungan kepada bateri ataupun kabel bateri. Okay, bateri kita dah keluarkan, kita akan cas bateri ni sampai penuh. Dekat bateri ni tuan-tuan boleh nampak ada satu board yang kecil ni, yang ni dipanggil sebagai BMS ataupun Battery Management System. Inilah board yang berfungsi untuk mengawal proses charging dan juga discharging bateri ni. Ini kita panggil sel, dan bila dah komplit macam ni kita panggil sebagai battery pack lithium iron phosphate, nominal voltage 3.2 volt. Untuk kita jadikan bateri 12 volt, kita perlukan 4 sel macam ni, dan setiap sel kita buat sambungan secara siri. Untuk sistem 12 volt, kita perlukan BMS 4S, dan yang ni pula adalah contoh BMS 1S. Kalau kita nak cas bateri ni secara terus menggunakan charger, kita perlukan charger untuk 1S pada voltage 3.65 volt. Positif sambung kepada positif, dan negatif kita akan sambung kepada negatif. Kita letakkan tape untuk elakkan daripada short circuit, sebab positif dan negatif ni tak boleh bersentuh. Kita biarkan charger ni cas bateri sampai penuh, kemudian bolehlah kita buat test malam nanti. Untuk lampu ni, apa kelebihan yang saya nampak setakat ni adalah lampu ni mudah kita nak upgrade. Sebagai contoh, kalau kita nak gandakan kapasiti bateri, memang sangat mudah. Kita cuma buat sambungan paralel dekat sel ataupun dekat bateri pack ni, mudah kita nak upgrade. Dan bila kita dah tambah kapasiti bateri, lampu ni boleh menyala lebih lama. Lampu ni untuk orang yang kaki dia awal yang suka nak upgrade memang sangat sesuai lah.
sebab mudah kita nak buat sambungan. Tapi tak semua orang minat untuk nak DIY, nak upgrade ni, dan ikutkan lampu ni boleh bertahan selama 10 hingga 14 jam. Kita kalau boleh kita beli, kita tak nak lah dah beli terpaksa nak tambah bateri lah apa semua kan. Kalau boleh kita nak, kita beli lampu ni, kalau dia kata 10 jam dah lampu ni kena boleh bertahan. Tapi untuk solar panel ada rosak sikit dekat sini. Inilah sebab dalam kotak dia tak letakkan foam dan sebagainya. Terkena lampu, solar panel ni dah rosak dia punya frame. Okey tuan-tuan, kebetulan cuaca tengah panas. Jadi kita nak test solar panel ni, kita nak tengok berapa volt yang akan kita dapat daripada solar panel ni. Sebelum ni pernah ada orang tanya, ada tak cara untuk kita nak upgrade saiz solar panel untuk lampu-lampu yang macam ni. Tapi kita kena tengok dulu berapakah voltage yang kita dapat daripada solar panel ni, barulah kita boleh buat anggaran. Sama ada ini sistem solar panel 6 volt ataupun 12 volt, sama macam solar panel yang biasa. Kalau voltage dah tinggi, maksudnya kita boleh gantikan solar panel yang lebih besar. Sebagai contoh, kita boleh beli solar panel 50 watt ataupun 100 watt. Jadi lampu tu akan lebih cepat full charge, dan kalau kita nak tambah bateri ataupun nak tambah kapasiti bateri yang lebih besar pun tak ada masalah sebab solar panel kita dah besar. Macam sekarang ni, kalau kita tambah kapasiti bateri tapi solar panel masih yang sama, yang asal macam ni, mungkin bateri tu akan lambat untuk full charge. Kalau kita nak upgrade ni, seeloknya kita upgrade solar panel dan kita upgrade sekali dengan kapasiti bateri. Kalau upgrade satu saja pun tak berbaloi juga. Kalau upgrade solar panel saja, bateri akan cepat penuh, tapi kapasiti bateri memang banyak tu juga. So kita akan test dulu solar panel ni, kita tengok berapa volt yang kita akan dapat. Kabel ni memang agak panjang, saya rasa dalam 5 meter. Voltage yang kita dapat sekarang ni 6.46 volt. So solar panel ni memang solar panel 6 volt, bukan solar panel 12 volt yang biasa. Kalau solar panel yang 12 volt tu pun, dia sebenarnya sistem 12 volt. Voltage yang kita dapat antara 18 hingga 20 volt. Yang ni solar panel 6 volt dan kita dapat tadi 6.46 volt. Jadi kalau kita nak upgrade solar panel, kita kena gantikan dengan solar panel sistem 6 volt juga. Okey tuan-tuan, kita sambung lagi malam ni. Ada dua benda yang kita nak tengok. Yang pertama, kita nak tengok semasa lampu ni menyala, pada tahap kecerahan yang paling maksimum, berapa current dia akan draw daripada bateri. Daripada ujian itulah kita dapat tentukan sama ada betul ataupun tak lampu ni lampu 1000 watt. Yang kedua, katakanlah lampu ni memang bukan 1000 watt, kita nak tengok juga macam mana tahap kecerahan lampu ni pada waktu malam. Dekat charger ni pun lampu biru ni dah menyala, bermaksud bateri ni dah 100%, dah full charge. Kita tengok voltage bateri. Voltage bateri 3.6 volt, bermaksud bateri ni dah full charge. Dia sepatutnya tadi masa dia mula-mula full charge adalah 3.65, kemudian dia akan turun pada 3.6. Ini memang normal untuk karakteristik bateri lithium ion phosphate. Bateri tadi saya dah solderkan balik dekat lampu ni. Cuma dekat bateri ni saya dah balut dengan tape supaya tak ada bahagian yang akan tersentuh, tak akan berlaku short circuit. Saya balut dengan tape. Bateri kita dah sambungkan balik. Sekarang ni kita dah boleh onkan lampu ni. Kita nak tengok tahap kecerahan lampu ni dan juga berapa sebenarnya current yang dia akan draw daripada bateri ni. Jadi untuk kita ukur current ni, saya akan gunakan clamp meter ni, DC clamp meter. Kita akan pasangkan dekat bahagian positif. Kita akan tengok berapa M dia akan draw semasa lampu ni dinyalakan. Kita zerokan meter dulu dan saya akan onkan lampu ni pada tahap maksimum. Okey, ni kecerahan maksimum untuk lampu ni. Dia draw lebih kurang 2.49 hingga 2.5 M. So kita genapkan kepada 2.5 M. Okey tuan-tuan, current kita dah tahu tadi adalah 2.5 M. Bila kita dah tahu nilai current ni, bolehlah kita cari power rating ataupun rated power yang sebenarnya untuk lampu tu tadi. Formula untuk power, P adalah power sama dengan I kali dengan V. Yang kita nak cari adalah P ataupun power. I tadi 2.5 M dan voltage adalah 3.2 volt. 3.2 volt ni adalah nominal voltage untuk bateri lithium ion phosphate. Jadi, power sebenarnya adalah 2.5 M darab dengan 3.2 volt bersamaan dengan 8 watt sahaja power yang diperlukan untuk menyalakan lampu tu pada tahap maksimum.
Katakanlah kita tak nak ambil nominal voltage, kita nak ambil voltage semasa bateri tu. Voltage semasa bateri tu tadi kita test 3.6 volt. 2.5 darab 3.6 volt baru 9 watt. Bukannya 1000 watt tapi 9 watt saja tuan-tuan. Okey tuan-tuan, tadi tentang power rating ataupun power sebenar daripada lampu tu. Sekarang ni kita nak tengok pula berapa lama sebenarnya lampu tu boleh menyala semasa bateri dah full charge. Kita dah tahu tadi untuk satu sel ataupun satu bateri 4 mAh. Sambung secara selari, kapasiti akan berganda akan jadi 8 mAh. Semasa lampu ni dihidupkan, dia akan draw current 2.5 am. Jadi kalau kita nak tahu berapa jam lampu tu boleh hidup, 8 bahagi dengan 2.5, kita akan dapat 3.2 jam sahaja lampu tu boleh bertahan. Bukan 10 jam, bukan 14 jam. Okey tuan-tuan, inilah keputusan test kita. Sebenarnya saya sendiri pun tadi saya berfikir panjang, saya termenung panjang. Cuba nak tengok balik, saya semak balik kiraan ni, adakah betul ataupun adakah saya buat kesilapan dalam pengiraan ni. Fikirkan balik, memang betul inilah kiraannya yang sebenarnya. Sebab untuk lampu tu tuan-tuan boleh tengok sendiri, voltage adalah 3.2 volt, dia draw 2.5 am, jadi power adalah 8 watt, bukannya 1000 watt. Dari mana datangnya lagi 992 watt tu saya pun tak tahu. Current darab dengan voltage dapatlah nilai power. Sama juga dengan running time ni, dia katakan lampu ni boleh menyala antara 10 hingga 14 jam, tapi berdasarkan kiraan dan juga kapasiti bateri yang ada dalam lampu tu hanya 3.2 jam saja. Untuk lampu ni, load dia adalah konsisten. Kalau 2.5 am, memang dia akan draw 2.5 am saja. Jadi berdasarkan kapasiti bateri yang ada dan jumlah current draw 2.5 am, inilah yang kita ada, 3.2 jam saja. Sebab kapasiti bateri tu, walaupun ada 2 biji bateri, ada 2 sel, kapasiti ni cuma 8 mAh saja. Daripada 1000 watt, cuma 8 watt. 10 jam hingga 14 jam, cuma 3 jam saja. Tapi inilah realitinya tuan-tuan. Terus terang saya cakap, apa yang di iklan tu semuanya tak betul. Kalau lampu 1000 watt ni tuan-tuan, macam saya cakap di awal tadi, 1000 watt lampu LED ni adalah sama dengan lampu yang digunakan dekat stadium. Tapi sekejap lagi di akhir video ni, saya akan pasang lampu ni. Tuan-tuan boleh tengoklah tahap kecerahan lampu ni pada waktu malam. Kalau dulu, masa mula-mula ada lampu LED ni, biasanya orang akan compare tahap kecerahan lampu LED ni dengan tahap kecerahan lampu biasa. Jadi katakanlah kalau lampu biasa tu 100 watt dan lampu ni kecerahannya sama dengan 100 watt, jadi orang akan bagi tahu lampu ni LED ni adalah 100 watt. Tapi dia kena nyatakan 100 watt tu apabila dibandingkan tahap kecerahannya dengan lampu biasa dan bukan lampu LED. Tapi sekarang ni kita dah tak boleh nak bandingkan macam tu lagi dah. Kalau lampu tu 8 watt, kita kena beritahu lampu tu 8 watt. Kalau 10 watt, kena nyatakan 10 watt. Sebab memang ada seller-seller yang lain yang jual diletakkan power yang betul. Dan saya rasa tujuan seller ni letak power 500 watt, 800 watt, 1000 watt sampai 12,000 watt pun ada sebab nak bersaing di kalangan seller. Kenapa seller buat itu? Sebab kita ni bila kita kurang jelas tentang elektrik, kita akan tengok pada value, pada number. Bila nombor tu semakin tinggi, kita anggap itulah yang terbaik untuk kita dan kita pun beli. Dan saya rasa itulah apa yang seller-seller ni cuba buat. Dia akan letak nombor yang tinggi, value yang tinggi supaya kita rasa benda ni high spec, benda ni yang the best. Value yang tinggi, harga yang murah, kita pun beli. Jadi tuan-tuan, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kukunik Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Sekarang saya akan onkan lampu ni dalam greenhouse ni. Tuan-tuan boleh tengok tahap kecerahan lampu ni. Ini saja tahap kecerahan lampu ni dekat dalam greenhouse ni. Saya rasa kalau torchlight saya halalkan ke atas, lebih terang daripada lampu ni. Okey tuan-tuan, sekarang ni gambaran kecerahan lampu ni bila saya dah gantungkan lampu dekat atas sini. Saya akan cuba onkan, tuan-tuan boleh tengok. Inilah tahap kecerahan bila lampu ni terletakkan lebih tinggi. Ini saja kecerahan yang kita dapat. Okey, inilah tahap kecerahannya. Saya rasa kalau lampu Kalimantan 7 watt pun lagi terang pada ni.